Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Apa yang saya kongsikan hari ini adalah berita baik yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Ya, khususnya B40, ya, rakyat Marhai di luar sana. Kerana kita tahu kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat, sahabat-sahabat semua. Kalau sepatutnya isytihar ini akan diberi pada bulan Disember tapi diawalkan. Ya, sahabat-sahabat semua. Ya, jadi apakah perkara ini yang menarik untuk kita dengar sendiri? Ya, pengumuman dan juga perincian daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah ataupun dikenali sebagai STR, sahabat-sahabat semua, untuk yang terakhir pembayarannya bagi tahun 2023 ini. Dan tahun 2024 itu akan bermula satu lagi pembayaran yang berikutnya. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya mau kita mendengar ya pencerahan ya details daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan STR ataupun sumbangan tunai rahmah. Sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah yang juga dibangkitkan oleh Tebrau dan Jerlun. Yang Muhammad Perdana Menteri. Sekarang ini berapa jumlah yang memperoleh manfaat daripada STR? Itu 9 juta orang. Tan Sri Yang Dipertua. Ya. STR 9 juta orang. Dan untuk fasa 4 pada 7 November ini, 7 November kita akan tambah. 5.2 juta penerima mendapat STR antara RM100 sehingga RM1,200. Dan permohonan rayuan diluluskan akan menerima RM100 sehingga RM2,500 sekaligus. Nilai keseluruhan fasa 4 untuk November ini saja RM2.1 bilion. Mana bantuan ini diharap boleh meredakan tekanan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Jadi permohonan baru dibuka untuk baik. STR dinaikkan dari RM8 bilion ke RM10 bilion untuk 9 juta penduduk. Ya. Dan kadar maksimum bagi keluarga miskin ditingkatkan dari RM3,100 kepada RM3,700. Ya. Sebab itu saya yakin kalau keluarga termiskin negara ini boleh dapat RM3,700, ini dengan sendirinya akan memudahkan ya, langkah-langkah untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Kadar SARA, selain daripada STR, ada lagi SARA. SARA ini ditingkatkan dari RM600 kepada RM1,200 untuk dengan bilangan penerima manfaat meningkat dari 200,000 orang kepada 700,000 orang. Mana tambahan di antara 600 sehingga RM1,200. Jadi kalangan yang bangkitkan soal sedikit katalah naik harga, dia jangan lupa bahawa penambahan bantuan langsung kepada keluarga ini bukan kepada yang paling miskin saja, kepada 9 juta maknanya kelas menengah. Dan kita sedang kaji apakah dengan keadaan beberapa penyasaran subsidi perlu ditingkatkan lagi. Saya kata tingkatkan untuk tahun depan RM2 bilion. Ada ya hitam, Yang Muhammad. Yang Muhammad tentang cukai siap. Terima kasih Yang Muhammad. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Muhammad sebut STR ditambah sehingga 10 bilion. Itu banyak membantu rakyat 9 juta orang. Dan saya menyambut baik kenyataan Yang Muhammad tadi yang kata akan mencerakinkan tentang peluasan skop ke atas sektor logistik. Saya rasa ini antara perkara yang kita bincang. Kita sangat khawatir bila logistik itu ditambah 8%, semua tempat akan naik harga. Bila naik harga, kita nak mansurkan lepas tu harga tak akan turun. Saya menyambut baik itu satu tindakan yang baik. Harap-harap kita dapat satu hasil. Kedua Yang Muhammad, saya tertarik dengan apa yang Muhammad sebut tadi, RPGT, Real Property Gain Tax. Kita ada satu akta dan kita ada CGT. Kedua-dua ini, kalau kita melepaskan satu hak tanah, 30% first 2 years. Tetapi CGT pun 10%. Dalam keadaan ini, kita ada petihan 2 akta yang sedang berjalan. Adakah dikenakan dua-dua?
ataupun terpaksa pindah satu undang-undang supaya hanya dikenakan satu. Itu banyak syarikat perakaunan yang bertanda firma ya. Kedua, saya rasa Yang Berhormat tadi sebut cukai atau CGT. Saya nak bertanya Yang Berhormat, semasa engagement dengan stakeholder, antara saranan itu ialah unlisted share dikenakan di atas syarikat yang membeli unlisted share ke atas syarikat yang lain dan ianya tidak melibatkan individu. Tapi pengumuman Yang Berhormat nampaknya secara terbuka. Adakah dasar kerajaan akan kenakan unlisted share oleh pemilikan oleh sesiapa individu dan juga syarikat? Saya rasa perkara ini akan memberi pencerahan yang lebih kepada masyarakat. Terima kasih. Yang Berhormat Perdana Menteri. Hitam ada sebut tentang logistik. Memang betul. Sebab itu saya jelaskan bahawa logistik itu harus dicerakinkan supaya aspek yang menyinggung atau memungkinkan penggunaan awam yang kemungkinan kenaikan harga itu dikecualikan. Itu sedang ditepikan. Tetapi cukai perkhidmatan atau logistik itu bukan 8%, ya, 6. Itu dah saya nak jelaskan. Ya. Kita Yang Berhormat sebut 8, tidak. Dia 6. Ya. Tetapi skop sektor logistik itu, ya, saya dah minta Kementerian Kewangan kerana melihatkan beberapa ahli Yang Berhormat yang bangkitkan kebimbangan. Saya minta mereka buat libat urus sedikit lagi untuk mendapatkan input daripada mereka sebelum kita putuskan secara muktamad. So RPG setakat ini memang tidak melibatkan listed shares. Ya. Cuma dalam pengeluaran kerana dasar kita itu unlisted shares. Ya. Tetapi kalau perlu penjelasan itu kita akan tetapkan kerana belum dirumuskan secara terperinci. Ya. Baik, ni saya takut dengan Maghrib. Boleh. Last Saya minta sikit saya Yang ada Berhormat bangkitkan Perdana Menteri. isu royalty. Saya tunggu sehingga akhir Yang Berhormat tidak disentuh. Ada. Jadi alang-alang nak sentuh, saya nak bagi sedikit pencerahan yang Mak Berhormat. Jawab je nak bagi. Berkaitan dengan saya terima sekejap, mungkin yang ni nilai tambah kepada jawapan Yang Ini Berhormat. penggulungan, bukan perbahasan Yang Berhormat. Okay. Ya. Saya akan sentuh Sikit dan je. jawab pada masa itu. Silakan teruskan Menteri. Baik. Prestasi pelaburan yang dibangkitkan oleh Titi Wangsa, Semberong, Bacuk, Tenggara, Seputih, Kuala Nerus sebahagian besar telah dijawab oleh MITI dan juga Menteri Ekonomi dan saya tidak mahu mengulanginya. Cuma nak menyatakan mungkin Semberong tidak ikuti perkembangan. Ya. Bahawa berbeza dari... Alright guys, itu dia pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah STR yang mana akan mula disalurkan pada 7 hari bulan November ini, beberapa hari lagi dari sekarang. Ya, termasuk mereka yang baru memohon, yang telah buat merayuan dan diterima akan turut mendapat sumbangan tunai rahmah ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini ya yang begitu prihatin dan mahu ya untuk membantu rakyat. Walaupun ya orang mengatakan sumbangan ini sedikit, tapi kita harus bersyukur sahabat-sahabat semua. Kita bersyukur dengan apa yang telah diberi. Jadilah orang yang tahu mensyukuri apapun. Ya, kerana apabila kita mensyukuri, ya saya percaya berkat-berkat lain itu akan berkelimpahan datang kepada kamu dan saya hari ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Kiranya sahabat semua ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan dan boleh berikan ada komen anda dalam ruangan komen. Dan sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.